Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana dapat bertemu lagi pada hari ini, hari yang kelima, dan hadis yang akan bapa membaca juga ialah hadis yang kelima. Seperti biasa, kita akan bahagikan tazkirah pada hari ini kepada dua bahagian, iaitu hadis yang kelima dari Matan Arba'in. Kemudian bahagian kedua, bapa akan hari ini juga akan membincang lagi tentang sedekah. Okey, untuk hadis yang kelima, bapa baca di sini. Al-hadis al-khamis an ummil mu'mini ummil Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatul Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu. Dari Ummu Al-Mu'minin, ibu sekalian orang-orang mukmin, iaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami, iaitu urusan agama kami, ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam versi riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Hadis ini, hadis yang kelima ini juga satu hadis yang amat penting. Kerana hadis ini menjadi asas ataupun foundation, a big strong foundation kepada agama Islam. Dan hadis ini sebenarnya digabungkan dengan hadis yang pertama tentang innama a'malu binniyat, tentang niat, dan hadis yang kelima dicampur satu hadis lagi mengikut ulama. Ketiga ni menjadi satu foundation yang solid kepada pembentukan agama Islam. Hadis ini syarat dengan faedah dan pelajaran berharga, dan ianya adalah satu asas kepada dinul Islam yang menyusun din itu sendiri. Hadis pertama yang kita baca dari Matan Arba'in tentang niat itu, innama a'malu binniyat. Hadis itu berkaitan dengan persoalan batin, niat, benda batin orang tak nampak. Dan hari ini hadis kelima ialah tentang satu benda yang apa orang kata yang kita nampak ni, yang kita boleh menilai kerana ianya hadis yang zahir. Yang pertama, hadis tentang innama al-bunyat, hadis pertama ialah neraca batin. Hadis yang kelima ini adalah neraca zahir, neraca zahir. Dan hadis ini amat penting kerana dengan hadis yang pertama dan dengan hadis yang kelima ini, ianya adalah foundation kepada amal soleh. Apa dia itu amal soleh? Amal soleh ni dia dibagikan kepada dua perkara. Yang pertama ialah niat yang betul. Untuk amalan kita menjadi amal soleh, pertama sekali niat kita mestilah niat yang betul. Niat yang ikhlas untuk Allah. Yang kedua, setelah niat yang betul, amalan yang kita buat juga kena betul. Amalan yang kita buat mesti juga mengikut syariat, mengikut apa yang ditetapkan, berpandukan kepada ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amal soleh ialah amal yang niatnya betul dan amalannya juga mengikut syariat. Jadi itu yang membuatkan hadis ini penting pada kita. Jelas di sini Rasulullah SAW menjelaskan status setiap amalan.
Tadi di dalam apa ni ungkapan dari riwayat Muslim, dia kata amila amalan. Amila amalan. Jadi di dalam bahasa Arab dia ada isim ni terbagi kepada dua. Satu isim ma'rifah, satu isim nakirah. Bapa tiap-tiap hari Sabtu belajar kelas bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita belajarlah tentang fi'il, isim dan berbagai perkara lagi. Itu dalam isim dibagikan kepada dua, isim ma'rifah, isim nakirah. Isim ma'rifah ni adalah kata nama khusus, kata Ahmad ataupun benda yang ada alif lam kan. Al-bait, the house, yang tu ma'rifah. Isim nakirah ialah isim yang general, yang umum. Jadi di dalam hadis ni Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, amilan ni ialah amalan-amalan yang general. Maksud dia di sini ialah amalan yang tertakluk kepada hadis ini ialah semua amalan ini. Di barang siapa melakukan satu amalan, tidak kira sama ada amalan termasuk amalan ibadat dan juga amalan muamalat, ianya termasuk di dalam kena ikut syariat. Kalau amalan kita tidak mengikut syariat, mengikut di sini, ialah amalan itu akan ditolak. I mean, yang juga kita selalu berkata bid'ah. Bid'ah itu ialah amalan yang tak mengikut syariat, yang di luar, tak mengikut ajaran Rasulullah SAW. Sebab itu jadi hadis ni penting. Jadi bila kita kata amalan itu secara umum mesti mengikut syariat, jadi dia tak kira siapa yang melakukannya kan, sama ada pembesar ke, orang biasa ke, bos ke, CEO ke, atau pekerja bawah ke yang buat kerja ni. Semua amalan dia, kalau nak jadi amal saleh, kena ikut dua syarat tadi kan. Niat yang betul dan mesti mengikut syariat. Islam ni dia tak pandang bulu. Kalau you presiden ke, Perdana Menteri apa, you kena buat kerja dan amalan yang diluluskan oleh syariat. Kalau you tak ikut, walaupun you Perdana Menteri, kalau buat benda salah lah dari pandangan Allah, dari pandangan Islam, benda tu salah, kita tak boleh terima kan? Jadi Islam ni dia tak pandang bulu. Ini kenapa hadis ni jadi penting ni. Sebelum tu Bapak nak beritahu sedikit sebenarnya ulasan hadis kelima ni Bapak dapatkan setelah mengikuti rakaman ceramah Ustaz Sufyan Baswedan. Ustaz Sufyan Baswedan tengok rakaman kuliah dia go through this hadis yang kelima ni. Jadi sebenarnya kalaulah susah dalam masa COVID-19 ni, PKP ni, nak beli buku matan hadis arba'in, actually we can go to internet, YouTube ke, boleh pilih hadis pertama matan arba'in, YouTube, dan dia akan keluar mungkin banyak penceramah dia. Tapi Bapak suka ceramah oleh Ustaz Sufyan Baswedan ni kerana dia ada MA semua dan dia pakar dalam bahagian ni, dan penjelasan dia jelas. So mengikut Ustaz Sufyan Baswedan, tidak ada amalan dikecualikan semua, termasuk amalan ibadat dan muamalat. Ini intipati teks hadis. Sebab tu tadi dia beritahu amalan-amalan tu secara general, tidak secara khusus. Hadis yang kelima ini sebenarnya juga dihubungkan dengan hadis dalam matan arba'in juga, hadis
28 Hadis 28 ni juga menceritakan tentang bid'ah, perbuatan yang ditolak. Jadi hadis ini selanjutnya memberitahu kita bahawa segala urusan yang kita buat mestilah mematuhi syariat. Jadi tiap amalan yang tidak mengikut syariat ianya tertolak. Amalan manusia semuanya harus berada di bawah tata cara syariat. Aturan syariat harus jadi pemimpin amalan kita. Apa syariat perintah kita buat, apa yang syariat larang, haram kita tinggalkan. Yang mengatur kita syariat, bukan sebaliknya. Ini the importance of this hadis. Amalan ni kita bahagikan kepada dua bahagian, seperti Ustaz Sufian jelaskan, dan ini terdapat di dalam Matan Arba'in kalau kita baca. Itu pertama, kita bahagikan amalan kita tu pada ibadat, dan kedua muamalat. Ibadat ialah ibadat khusus yang kita lakukan, macam kita nak ambil sembahyang, kita nak sembahyang sendiri, puasa dan sebagainya. Itu semua telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ni orang Malaysia, ni bapa nak peringat, kita orang Malaysia, kita mengikut ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. So semua peraturan-peraturan sembahyang dan sebagainya tu kita kena ikut. Dan Malaysia pun Pasal 3 Perlembagaan Malaysia mengatakan Islam adalah agama persekutuan. Agama lain dibenarkan jika aman damai. Dan agama Islam, agama persekutuan ini ialah kita bermazhab Imam Syafi'i. Jadi ibadat-ibadat kita pun kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i dah atur semua. Jadi oleh kerana kita ni tak belajar agama dengan mendalam, jadi elok kita ikut fiqh Imam Syafi'i, kan? Jadi itu pun nak kena belajar. Islam ni semua berdasarkan ilmu. Jadi kalau kita orang kata terkandas, terkeluar dari landasan syariat seperti yang ni, jadi dia tak jadi amal soleh, dan perbuatan kita itu perbuatan kita terlarang.